Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Selamat pagi. Saya Akin. Akin, dari mana telefon ni? Daripada Jurong. Ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, kisahnya dalam berapa tahun, dalam 5-6 tahun yang lepas. Ya, saya berada di Cambodia untuk buat volunteer work. Jadi pada masa tu, berapa lama tu di Cambodia? Di Cambodia selama 2 minggu. Okey. Okey, jadi tempat tinggalnya saya tinggal di rumah kampung. Rumah kampung yang tinggi lah, kirakan kat bawah tu kalau ada orang boleh merangkak kat bawah. Jadi pada satu malam tu saya tak boleh tidur. Okey, jadi bila tak boleh tidur tu saya tidur paling hujung sekali sebelah kanan. Jadi kawan-kawan dan rakan-rakan saya semua di sebelah kiri. Jadi pada malam tu, satu malam tu saya tak boleh tidur. Saya rasa macam panas, macam gelisah. Dan saya tengoklah kawan-kawan saya semua tengah tidur nyenyak. Dan bila saya tengah lihat pusing daripada kiri, kawan-kawan daripada kiri, saya pusing ke kanan. Casey, terperanjat lah Casey. Saya nampak ada susuk badan wanita di sebelah saya tengah menyangkung. Aduh, rambut dia panjang tutup muka Casey. Pasal saya memang boleh nampak lah daripada kecil. Ya saya. Jadi mungkin kawasan Cambodia tu juga waktu zaman Khmer Rouge juga. Pasal saya diberitahu yang tempat tu ada Khmer Rouge punya rejim dulu. Jadi yang itulah kirakan paling seram untuk saya. Pasal ada perempuan yang tengah duduk menyangkuk sebelah saya. Jadi saya tak boleh buat apa-apa. Nak pekik pun tak boleh pekik. Apa yang saya buat, saya ambil selimut. Padahal saya tengah rasa panas berpeluh. Saya angkat selimut, tutup muka, saya cubalah tidur. Ya, ada banyak lagi kisah. Tapi itulah kirakan salah satu yang anda kata anda boleh nampak lah. Ya, dari kecil. Saya daripada kecil memang boleh nampak. Jadi kalau cakap tentang boleh nampak ni, yang paling menyeramkan, menakutkan ketika usia kecil tu, apa yang pernah anda alami? Okey, daripada saya agaknya dalam usia K2, dalam 5 tahun agaknya, 5-6 tahun, itu saya tak nampak. Tapi saya terasa macam saya tengah duduk di bawah saya tu dipangku oleh seseorang. Tapi tak ada sesiapa yang pangku saya. Dan yang kedua tu, yang bila saya boleh nampak tu, bila saya agak dalam darjah 5, saya baru mula tidur seorang dalam bilik seorang. Jadi satu malam tu saya macam ada sleep paralysis. Jadi bila saya terbangun, terjaga, saya ternampak ada susuk badan wanita juga, tapi tengah menghayut dekat siling. Dia melekat kat situ. Dia melekat kat siling, rambut dia memang terjuntai, mata dia merah, tengah melihat dekat saya, ke arah saya. Dan itu kan masa darjah 5. Jadi saya pekik sampai ibu saya masuk ke dalam bilik saya, terus benda tu hilang. Wah, anda ni kira boleh nampak-nampak ni. Memang daripada kecil boleh nampak. Tapi memang seram lagi sih mengalami benda ni semua. Jadi semoga anda berhati-hati je lah ya. Jangan salah pandang. Terima kasih. Terima kasih. Itu pendengar kita, terima kasih atas perkongsian pengalaman. Kadang-kadang itulah hantu ni ataupun makhluk halus ni, kadang-kadang kisahnya ringkas. Dia jelma, dia orang alah setakat tu. Tapi bila anda dalam situasi yang mana ada dekat kawasan yang sunyi, tak ada orang lain, terdampak susuk tubuh seorang wanita berdiri depan pintu, itu adalah kisah paling seram yang pernah anda alami, saya rasa. Seterusnya kisah agak serupa pengalaman yang diceritakan, datangnya daripada Encik Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Yusof. Saya nak berkongsi pengalaman dan saya ni bekerja sebagai pengawal keselamatan. Jadi saudara, Encik Yusof berkongsi pengalaman, entah benar ataupun tidak, jangan anda mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Kata Encik Yusof, saya adalah seorang pengawal keselamatan yang menjaga sekolah. Ya. Beliau ni kerja beliau adalah menjaga sekolah. Salah sebuah sekolah yang dia jaga adalah sebuah sekolah dekat Pening, iaitu di Pulau Pinang. Ya. Dipanggil Pening Free School. Preschool ke free? Oh, free. F-R-E-E, free school. Jadi ini sekolah yang saya jaga ni, Casey, kata Cik Yusof, terletak di Georgetown, Pulau Pinang. Sekolah ini merupakan sekolah yang menggunakan bangunan lama yang dibina saya tak tahu bila, tapi bangunan ni memang bangunan zaman-zaman kolonial dahulu. Kalau Casey datang dekat sekolah saya ni, Casey tengok sekitarannya, memang seram, sunyi, dengan image yang cukup lama sangat-sangat. Dan kembali kepada pengalaman saya, sekolah ni, saya bertugas sebagai pengawal keselamatan, bekerja
hanya pada waktu malam sahaja. Waktu malam bila bekerja ni, saya bertugas 2 orang dengan seorang lagi sahabat. Jadi sekolah ini akan tutup pukul 7 malam. Dari kita akan datang jam 6. Dari jam 6 ataupun 7 malam sampai 6 keesokan pagi lah, bila sekolah tu mula beroperasi balik, saya bertugas. Kami harus menjaga sekolah supaya tidak dimasuki oleh mereka yang nak menceroboh, mencuri barang dalam sekolah ni. Itulah antara kerja yang dilakukan oleh Encik Yusof satu ketika dahulu. Sekarang dah tak lagi lah kerja sini tapi dulu pernah terjadi. Jadi apa yang berlaku, saya ni dengan seorang lagi sahabat saya pernah ternampak Casey. Ini bukan main-main, ini betul-betul. Pernah ternampak seorang guru. Guru ni dia sedang berjalan Casey, nak masuk ke dalam bangunan utama sekolah. Sekolah ni ada banyak bangunan-bangunan lah, tapi dia nak masuk dalam bangunan utama. Itu merupakan pejabat-pejabat guru-guru. Dia sedang berjalan menuju ke arah pejabat. Yang menakutkan, saya dengan teman saya nampak cikgu ni lah, guru ni datang balik. Jadi kita okey lah, mungkin nak ambil barang ke. Kita pun perhatikan lah. Yang terperanjatnya, teman saya tak nampak, tapi saya nampak, kata Cik Yusof, guru yang dimaksudkan tengah jalan sampai depan pintu staff room, bilik guru ni. Dia tak buka pintu. Malam tu saya ternampak depan mata saya, guru ni masuk menembusi pintu tanpa membukanya. Saya terperanjat, beritahu teman-teman saya tak percaya. Saya dengan teman saya tinggalkan office. Lalu kami bergegas menuju ke arah staff room ataupun bilik guru ni. Kami buka pintu, tengok dalam bilik tu gelap segelap-gelapnya. Saya buka lampu, tengok dekat dalam, cari mana guru ni. Tak ada Casey. Guru ni tak ada langsung. Tapi apa yang mencurigakan, yang memeranjatkan, sebab dari jauh saya kenal guru ni. Kita ni dah kerja dekat sini lama, kita kenal guru ni. Dari jauh pun kita tahu, boleh cam wajah, bentuk badan. Apa yang memeranjatkan apabila saya dengan teman pergi ke meja guru ni, di atas meja guru ni Casey, ada banyak sangat bunga diletakkan. Dan bila saya tengok lebih dekat lagi, ada surat yang ditulis, ada kad yang ditulis. Bila saya pandang sekali lagi, saya tengok guru yang patutnya duduk dekat meja tu dah meninggal dunia. Itu adalah kad-kad ucapan salam takziah, bunga-bunga yang diletak daripada para kaki tangan sekolah sebagai tanda sedih bagi pemergian guru yang dimaksudkan. Saya tak pasti bagaimana guru ni meninggal, tapi saya nampak guru ni macam patah balik tau Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kemudian saya dengan teman saya keluar. Teman saya masih tak percaya yang saya nampak guru ni. Katanya itu semua hanyalah secara kebetulan yang saya nampak guru, dan guru tu pun dah meninggal. Dekat atas meja pun ada bunga-bunga dan kad ucapan salam takziah. Saudara pendengar Ria 897 FM. Memandangkan kita dah topik berkongsi secara kebetulan 2 sekolah yang dikatakan ada kes kejadian-kejadian seram. Yang pertama, seorang pengawal keselamatan yang menjaga sebuah sekolah di Pulau Pinang. Katanya beliau pengawal keselamatan di Penang Free School. Yang kedua pula, kiriman daripada pendengar bernama Jerry, pendengar dari Malaysia, Sarawak. Beliau bekas pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Serian. Katanya di sini, sekolah saya ni Casey pernah dimasukkan dalam akhbar kerana kejadian yang berlaku, iaitu 70 pelajar yang pernah diganggu gangguan histeria. Difahamkan Sekolah Menengah Kebangsaan Serian merupakan sekolah menengah kebangsaan terletak di Jalan Ilmu Serian, Sarawak. Pada tahun 2008, gangguan histeria, 12 pelajar sekolah diserang histeria di mana mereka menjerit dan bertingkah laku aneh, dipercayai disebabkan oleh kehadiran paranormal. Serangan histeria beramai-ramai itu mendatangkan begitu banyak gangguan sehingga kelas terpaksa digantung oleh pihak berkuasa. Ini bukan pihak sekolah lagi Pihak berkuasa ni dah pun ambil alih dan mengatakan sekolah ni akan ditutup buat seketika. Seorang pelajar yang pernah mengalami histeria menceritakan bahawa fikirannya menjadi kosong dan dia tidak dapat mengawal tubuhnya sendiri. Beliau memberitahu akhbar ataupun para wartawan. Kata beliau, saya berasa sangat pening dan mendengar suara-suara yang menakutkan yang pelik bermain di kepala saya.
Manakala rakannya pula mendakwa bahawa dia mendengar perubahan suara rakannya ketika dia cuba menenangkan rakannya itu. Ada juga sebuah sekolah. Difahamkan di sini sekolah ini, wow, dibina pada tahun 1893. Sekolah Victoria Institution, sekolah menengah ini. Institut ini sebuah sekolah menengah yang mana difahamkan ada beberapa pelajar yang pernah mengalami satu gangguan dalam tandas ketika mereka menggunakan tandas. Seringkali bahu mereka ditepuk kalau menggunakan tandas seorang diri, tetapi bila toleh ke belakang, sememangnya tidak ada orang pun di dalam tandas berkenaan. Maka itu para pelajar dinasihatkan oleh guru-guru, kalau nak pergi tandas, jangan pergi seorang diri, setidak-tidaknya pergilah berdua. Berkenaan dengan sebuah sekolah di Malaysia. Peringkat 897. Bila saya type dan tengok nama-nama sekolah dan bangunan-bangunan sekolah, wow, seram Jadi saudara, selain dari itu juga, di sini satu lagi senarai sekolah yang dikatakan mempunyai gangguan-gangguan misteri. Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Kuala Lumpur. Sekolah yang telah pun dikosongkan. Sekolah ni sekarang dah tak beroperasi lagi, dah dikosongkan menjadi bangunan yang terbengkalai saudara.